Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita akan sambung pengajaran kita iaitu pengajaran sains bersama saya Cikgu Siti Mariam binti Sulong. Okey, diharap semua anak-anak berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk belajar. Okey, sebelum saya memulakan pengajaran pada hari ini, suka untuk saya berkongsi kata-kata semangat untuk anak-anak semua seperti yang saya paparkan. Okey, seorang yang berjaya tak akan pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang berhenti untuk berusaha tak akan menjadi orang yang berjaya. Okey, untuk menjadi seorang yang berjaya, kita mestilah sentiasa berusaha tanpa alasan. Walaupun keadaan kita sekarang ni pandemik dengan virus COVID-19 dan belajar PTPR, kita sentiasa berusaha dan gunalah peluang dan kesempatan yang ada untuk belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita berhenti berusaha, pasti kita tidak akan berjaya. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi pada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah penggunaan alat pengukur yang betul. Penggunaan alat pengukur yang betul. Untuk membuat pengukuran, kita mestilah menggunakan alat-alat pengukuran yang betul bersesuaian dengan kuantiti yang kita hendak ukur. Okey, seperti sekarang ni, kalau kita pergi ke sesuatu premis, kedai ke restoran ke, okey, kuantiti yang perlu kita ukur adalah suhu badan untuk mengenal pasti kita adalah berisiko ke ataupun mempunyai gejala-gejala bagi penyakit COVID-19. Bila suhu kita tinggi, maksudnya kita demam dan mungkin kita ada gejala bagi penyakit COVID-19. Okey, itu salah satu contoh alat pengukur lah. Alat pengukur termometer untuk mengukur suhu. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar dapat, pada akhir pembelajaran ni saya berharap pelajar dapat menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis jitu, panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, saya ulang lagi sekali. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, saya harap pelajar dapat menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada apa itu kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat sebelum kita pergi ke penggunaan alat pengukur. Okey, untuk tujuan pengukuran, alat pengukur yang berbeza diperlukan bagi mengambil data dalam satu eksperimen. Okey, contohnya tadi saya dah bagi tahu untuk mendapatkan suhu, kita menggunakan termometer. Untuk mendapatkan panjang, kita menggunakan pembaris. Untuk mendapatkan jisim, kita menggunakan penimbang. Okey, kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, apa dia itu persis? Apa dia itu jitu? Okey, saya akan terangkan apa itu maksud persis dan jitu. Okey, apakah maksud kejituan? Okey, kejituan bermaksud kebolehan alat pengukur. Okey, kejituan ni kita merujuk kepada alat pengukur, iaitu kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Okey, kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan yang paling menghampiri ataupun menepati dengan nilai sebenar. Okey, contoh kita suhu
Okey, kita ada satu termometer. Termometer yang digital selalunya lebih tepat berbanding dengan termometer biasa. Okey, so kita guna termometer digital sebab termometer digital lebih jitu, iaitu lebih bacaan dia lebih menghampiri atau menepati nilai sebenar. Okey, kepersisan pula. Kepersisan. Apa itu kepersisan? Okey, kepersisan bermaksud kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama. Apabila pengukuran diulang. Okey, contoh dia macam ni lah. Kita ulang pengukuran dan kita dapat bacaan tu hampir sama. Hampir sama tapi tidak semestinya tepat. Bila kita ulang-ulang pengukuran, okey, contoh kali pertama awak ambil suhu badan awak 36. Kali kedua 36 lagi. Kali ketiga 36 lagi. Itu maksudnya pengulangan pengukuran itu kita ambil dan nilainya hampir sama ataupun sama, kita panggil dia persis. Okey, saya ulang lagi sekali. Persis adalah bila kita membuat ukuran, bacaan ukuran dia hampir sama. Syarat dia kepersisan ni kita ulang mengambil pengukuran. Kita ukur lebih pada 2 kali lah. Okay, contoh 3 kali kita ambil nilai dia tu, ukuran dia tu hampir sama. Itu maksudnya persis. Kalau G2 tadi tu kita ambil kebolehan alat tu mengukur dan nilai yang kita ukur tu menghampiri nilai sebenar. Okey, peka pula. Apa maksud kepekaan? Okey, kepekaan bermaksud kebolehan alat pengukur untuk mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Okey, contohnya, okey, lagi peka alat pengukur tu, lagi bagus alat pengukur tu. Maksudnya kita boleh ukur dengan lebih tepat. Okey. Sebagai contoh dekat sini, okey. Nilai kat sini berapa? 6.467. Okey, dia peka. Maksudnya dia boleh ukur pada nilai yang sangat nilai yang sangat kecil. Kepada 3 titik tempat perpuluhan. Okey. So, saya ulang lagi sekali. Kepekaan bermaksud kebolehan alat pengukur. Dia refer kepada alat pengukur untuk mengesan perubahan kecil. Lagi kecil nilai yang boleh diukur, lagi peka sesuatu alat pengukur tu. Okey, penggunaan alat pengukur yang betul. Okey, ni ada contoh-contoh alat pengukur: jam randi, termometer, panjang dan alat penimbang. Okey, mengukur panjang, kita akan pergi ke menyukat jisim, mengukur masa, menyukat suhu, menyukat arus elektrik dan menyukat isi padu air. Okey, mula-mula kita pergi kepada mengukur panjang. Okey, mengukur panjang. Okey, panjang ialah jarak antara 2 titik. Okey, bila sebut panjang, panjang ialah jarak antara 2 titik. Okey, unit SI bagi panjang adalah meter. Okey. Panjang juga boleh diukur dalam milimeter, sentimeter dan kilometer. Okey, kalau dalam makmal kita menggunakan pembaris meter untuk mengukur panjang. Okey, semasa kita menggunakan pembaris, okey, mata kita haruslah berserenjang. Semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang. Maksud berserenjang dia macam ni. Mata kita bersudut 90 darjah pada pembaris. Berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey, apa maksud ralat paralaks? Okey, ralat paralaks adalah ralat yang disebabkan oleh pemerhati, iaitu mata kita
sendiri. Okey, dekat sini kalau macam ni salah sebab tidak berserenjang. Macam ni pun salah. So kedudukan yang betul adalah berserenjang pada pembaris, skala pembaris. Okey, ini skala dia lah. Kita serenjang pada skala. Okey, yang ini adalah kedudukan mata yang betul. Okey, ralat paralax wujud disebabkan oleh kedudukan mata yang tidak betul. So, ralat paralax ni dia adalah kesalahan apabila kita mengambil pengukuran yang disebabkan oleh mata kita, mata pemerhati. Okey, yang seterusnya menyukat jisim. Okey, jisim sesuatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okey, unit SI bagi jisim adalah kilogram. Kita ukur jisim dengan menggunakan unit bagi jisim iaitu kilogram. Okey, contoh alat pengukuran jisim yang digunakan pada zaman dahulu ialah dacing. Ni pada zaman dahulu lah. Pada zaman dahulu orang nak ukur jisim dia menggunakan dacing. Okey, seterusnya mengukur masa. Okey, mengukur masa. Okey, unit SI bagi masa ialah saat. Unit lain termasuk minit. Unit standard unit adalah saat. Tapi unit lain untuk mengukur masa boleh juga adalah minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan. Okey, jitu pada 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, dalam makmal kita ukur masa, kita guna jam randik. Okey, ini adalah jam randik. Okey, jam randik. Okey, seterusnya menyukat suhu. Okey, menyukat suhu. Yang ni hampir hari-hari kita sukat suhu kita. Musim pandemik sekarang ni, hari-hari, hampir setiap hari kita akan menyukat suhu kita untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang sihat dan bebas daripada penyakit virus. Okey, suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, bila kita ambil suhu kita boleh tahu. Kalau suhu tinggi maksudnya badan kita panas. Kalau rendah maksudnya badan kita sejuk atau apa-apa objek lain lah. Tak semestinya badan kita saja. Okey, unit SI bagi suhu ialah Kelvin. Okey, walau bagaimanapun darjah Celsius biasanya digunakan sebagai unit ukuran. Okey, unit SI bagi suhu adalah Kelvin, standardized. Okey, tapi darjah Celsius biasanya dalam kehidupan seharian kita biasa gunakan darjah Celsius sebagai unit ukuran suhu. Okey, ini adalah termometer makmal. Ni termometer makmal. Okey, termometer makmal yang kita guna dalam makmal untuk mengukur suhu cecair. Kita buat pemanasan air ke ataupun apa-apa larutan. Okey, termometer makmal dia boleh menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. 1 darjah Celsius. Okey, termometer. Okey, ni termometer klinik. Termometer klinik dapat menyukat suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius. So, termometer klinik dia dapat membaca suhu dengan lebih tepat lah. Tapi dia hanya sesuai untuk digunakan untuk menyukat suhu pesakit. Bukan untuk digunakan di dalam makmal. Okey, seterusnya menyukat arus elektrik. Okey, ini adalah apa ni? Ini adalah ammeter. Ammeter.
Okey, emitter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam 1 liter. Ini emitter ni selalu kita guna dalam eksperimen yang melibatkan elektrik lah. Okey, unit bagi arus ialah ampere ataupun singkatan dia A kecil. Unit dia ampere. Contoh 1 ampere, 2 ampere. Macam tu lah. Okey. Kat sini saya akan tunjukkan atau terangkan sedikit ralat sistematik dan ralat rawak. Okey, apa dia ralat sistematik? Okey, ralat sistematik ni sebenarnya ralat daripada alat pengukur tu lah. Okey, iaitu ralat sistematik adalah ralat yang berasal daripada alat pengukur kita. Okey, sebagai contoh kat sini, okey, kita nak tunjukkan ralat sistematik. Contoh ralat sistematik adalah ralat sifar. Okey, ada 2 jenis ralat sifar, iaitu ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Okey, apa maksud ralat sifar positif? Okey, ralat sifar positif maksudnya alat pengukur kita menunjukkan sebelum kita membuat pengukuran, alat pengukur kita sudah menunjukkan bacaan dekat sini. Iaitu lebih pada kosong, maksudnya positif lah. Sebelum kita buat apa-apa pengukuran, alat pengukur kita dah menunjukkan bacaan macam kat sini. Bacaan. Dan bacaan dia atas pada kosong, maksudnya dia positif. So, nama dia adalah ralat sifar positif. Okey, untuk ralat sifar negatif pula, sebelum kita membuat pengukuran, alat kita jarum dia sudah menunjukkan bacaan. Okey, tapi yang ni adalah negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia duduk di belakang kosong. Sini ni. Belakang kosong. So, kita panggil dia ralat sifar negatif. Okey, satu lagi. Okey, ralat rawak. Ralat rawak adalah, contohnya adalah ralat paralaks. Okey, tadi saya dah bagi tahu, ralat paralaks ni adalah disebabkan oleh pemerhati kita sendiri, yang mata kita lah, kesalahan mata kita. Okey, untuk emitter, dia ada tombol pelarasan sifar. Okey, kita boleh laraskan supaya sebelum kita mengukur kita pastikan jarum dia mesti betul-betul pada kosong, bukannya atas pada kosong seperti ni, ataupun bawah pada kosong seperti yang gambar rajah ni. Okey, kat sini ada cermin anti-paralaks. Anti-paralaks. Okey, apa fungsi cermin ni? Untuk mengelakkan ralat paralaks. So, kita tengok pada jalur cermin tu, biar jalur garis dia tu betul-betul duduk pada sifar. Okey, so cermin anti-paralaks ni dia membantu kita untuk mengelakkan ralat paralaks semasa kita mengambil bacaan arus. Okey, seterusnya menyukat isi padu. Okey, ini gambar apa? Silinder penyukat. Silinder penyukat. Awak dah belajar pada tajuk yang kedua itu, 1.2 itu. Okey, silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air. Isi padu air ataupun apa-apa cecair lah. Okey, ralat paralaks berlaku apabila kita menyukat isi padu air ni, ralat paralaks juga boleh berlaku apabila mata pembaca kita sendiri tidak berserenjang dengan skala bacaan. Okey, contoh. Okey, macam ni Okey, cara betul untuk menyukat isi padu. Okey, skala kita kat mana? Skala kita dekat sini ataupun dekat sini. So, mata kita mesti berserenjang. So, nilai bacaan yang betul adalah yang macam ni. Dan kita mesti ambil nilai yang macam okey, ni contoh air kan. Okey. Mesti ambil nilai di sini. Bukan di atas. Bukan di atas ataupun bukan di atas mata awak bukannya di atas. Mesti serenjang pada garis yang ni Ambil yang lengkungan air yang dekat sini.
Okey, so bacaan dia adalah 12 ml. 11 ml kita ambil nilai yang di atas ini salah. Dan 13 ml pun salah. Mata kita mestilah berserenjang dengan skala bacaan silinder pengikat. Okey, so itu saja bagi subtopik pada hari ini, iaitu alat pengukuran. Okay, saya harap pelajar semua dapat menggunakan dan mengetahui alat-alat pengukur yang betul dan bersesuaian dengan kuantiti yang hendak diukur. Okey, so tugasan pada hari ini, saya nak anak-anak pelajar lengkapkan nota tajuk hari ini. Boleh rujuk pada slide yang saya bagi sepanjang video ni. Anda semua boleh pause untuk menyalin dan boleh juga membuat nota merujuk pada buku teks. Mengikut kreativiti sendirilah. Okey, dan seterusnya cikgu nak awak semua, pelajar-pelajar semua jawab kuis Google Form melalui link yang dikongsi di dalam grup WhatsApp. So saya akan kongsikan kuis melalui Google Form melalui grup WhatsApp. Okey, so selamat belajar semua. Jumpa lagi di video pengajaran yang lain. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jaga diri, stay safe, pastikan cuci tangan. Kalau kita keluar, pastikan ada penjarakan sosial dan jangan lupa pakai mask. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye semua.